Kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu cukai jalan. Okey, so kamu sendiri pun dah tahu, setiap kali Roblox kamu sendiri pun takut nak jumpa, iaitu JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey, Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. So cukai jalan dipertanggungjawabkan kepada JPJ. Ini adalah logo rasmi JPJ. So dikenakan kepada pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Okay, di buku teks muka surat 100 itu sendiri kamu boleh nampak LKM, iaitu lesen kenderaan motor. Yang kamu boleh nampak di kereta-kereta dia berada di cermin hadapan lah. Okay, tak pernah lagi orang tampai LKM ini di cermin belakang. Okay, cari naas lah dengan Roblox nanti. Okay, so LKM ataupun untuk motor itu sendiri, okay, untuk motor ada biasanya di bawah seat motor lah ataupun di anak kunci yang kamu pegang. Okay, dia punya uh, apa label ataupun dia punya receipt lah, orang panggil receipt receipt kenderaan kamu punya motor tu. Okay, so kalau dia minta kepada kamu, so itulah sebenarnya, dalam itulah juga termasuk cukai jalan. Okay, so untuk so kamu apa nak daftar kepada siapa, JPJ lah itu pasti. Okay, dan perlu bayar sebelum tarikh tamat tempoh. Pasti, kalau tidak kereta kamu ataupun kenderaan motor kamu tidak dibenarkan untuk berada di atas jalan raya, dan sekiranya tamat tempoh lebih daripada 1 tahun, perlu jalani pemeriksaan di Puspakom. Okey, bagi memastikan kenderaan kamu masih relevan untuk berada di atas jalan raya. Sebab kalau dah tersadai setahun tanpa road tax, tanpa cukai jalan, boleh jadi ada komponen yang telah rosak. So masuk semula dalam Puspakom, cek semula, mungkin ada sedikit wang yang perlu dibayar ataupun percuma. Cikgu tak orang kata tak pernah terlibat dengan Puspakom, bolehlah kamu Google sendiri. So sekiranya telah diluluskan oleh Puspakom, so dia boleh berada di atas jalan raya macam biasalah. Dan cukai jalan ni kamu tak nampak sangat sebab dia sebenarnya telah dibayar ataupun berada di dalam kamu hidupkan road tax itu sendiri. So dia macam itulah. Mungkin kamu tak nampak sangat dia berada di mana, tapi boleh nampak bahawa lesen kenderaan motor so ada dengan di tangan kamu. Macam kereta ada di cermin kereta, macam motor berada di bawah seat kebiasaannya. So itu adalah road tax. Dan sekiranya kamu mengelak untuk membayar cukai jalan ini, ada satu kategori di muka surat 100, menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai jalan yang sah, pastinya akan didenda. Pastinya akan didenda. So, untuk cukai jalan tak ada apa sangat cikgu nak elaborate, sebab cikgu rasa cukai jalan dekat dengan kamu. Kamu sendiri pun dah alami. Mungkin kamu tak pernah membayar untuk cukai jalan, tapi kamu sendiri pernah bawa motor ataupun mungkin kereta. Ya, dia ikut sisi, betul. So habis untuk cukai jalan, so kita masuk kepada cukai pintu, dipertanggungjawabkan kepada Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. So cukai pintu mungkin kamu pernah nampak dia punya billboard ataupun papan-papan tanda yang ditulis sebagai cukai taksiran. Sudahkah anda membayar cukai taksiran? Cukai taksiran itu sebenarnya ialah cukai pintu. So kalau ikutkan cikgu berada di dalam Kuala Lumpur, so pastinya cikgu, ini contoh tak semestinya bayar kepada DBKL ke semua cukai pintu, tidak. Dia bergantung kepada di manakah letaknya kamu punya rumah telah dalam kawasan mana. So, macam cikgu sendiri, cikgu memang bayar cukai pintu kepada DBKL lah. Okay? So majlis yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai pintu adalah Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. So macam kes cikgu, cikgu ambil gambar di BKL dan dikenakan kepada semua pegangan ataupun harta tanah, iaitu rumah, pemilik-pemilik rumah kediaman, pemilik industri, pemilik bangunan komersial dan juga tanah kosong. Walaupun tanah kosong kamu tiada pintu, tapi tetap digunakan cukai pintu. So jangan salah kat situ. So untuk cukai pintu dikenakan kepada rumah kediaman. So untuk cikgu pastinya ada cukai pintu lah. Rumah yang cikgu beli sekarang pastinya ada cukai pintu yang perlu dibayar. Kalau tak ada tanah nak datang mananya nak kena bayar.
Okay, so sekiranya macam cikgu sendiri, cukai pintu dia sebenarnya dibayar 2 kali setahun. Okay, so dia ada semester pertama dan juga semester kedua. Semester pertama dia kena bayar sebelum Februari, 28 Februari. Okay, cukai pintu yang pertama. Dan cukai pintu yang kedua ataupun semester kedua dibayar sebelum 31 Ogos. Okey, ataupun 30 Julai. Cikgu pun tak berapa ingat lah. Tapi yang pasti cikgu pun memang tengah menunggulah bil cukai pintu ni untuk semester kedua. Dan cukai pintu ini dikira macam mana? Dikira daripada harga rumah kamu. So, kalau kamu beli rumah sekian-sekian harga, so adalah cukai pintu yang telah dikira, dan statement ataupun bil cukai pintu itu macam cikgu akan dapatlah bil daripada DBKL. Okey, sila jelaskan cukai pintu anda sekian-sekian jumlah dia. Mungkin 200, mungkin 250 sekali bayar untuk satu semester. Okey, so kalau 2 semester bermaksud setahun bayar, kalau 250 setahun kamu bayar cukai pintu 500 lah. So dia macam tu. Dan daftar kepada pihak berkuasa tempatan lah. Okey, so tengoklah kamu duduk dalam kawasan yang mana, okey, dalam kawasan ataupun teritori yang mana. So di situlah kamu bayar kamu punya cukai pintu. Dan tujuan cukai pintu ini dibayar, okey, ataupun kenapa kamu bayar tu cukai pintu ini adalah untuk membiayai kos menyelenggara bandar. Okey, termasuklah menguruskan sampah ataupun membersihkan longkang. So kamu bayar duit cukai pintu ni adalah untuk pembangunan bandar lah. Okay, termasuklah bersih longkang, mengupah cleaner untuk sapu sampah tengah-tengah jalan, kat tepi-tepi jalan. Okay, so kamu boleh nampak sebenarnya benda tu. Dan untuk membina kemudahan awam. Okay, seperti bus stop dan lain-lain lah. Okay, di situlah sebenarnya duit cukai pintu kamu digunakan. Dan sekiranya kamu mengelak untuk membayar cukai pintu, ada 2 kategori dekat situ dalam buku teks muka surat 101. Okay, kamu akan diberi notis dan juga harta kamu boleh disita oleh pihak bank. Dan untuk cukai tanah dia bayar sekali setahun saja. Okay, dan dipertanggungjawabkan kepada pusat, sekejap cikgu tengok, kepada pejabat tanah dan galian, PTG kat sini. So kalau macam cikgu, cukai tanah cikgu ni sebab cikgu duduk di kondominium. Okey, so cikgu bayar cukai tanah kepada pihak kondo lah. Sebab nanti pihak kondo yang akan kumpulkan ke semua cukai-cukai tanah daripada pemilik-pemilik rumah dan akan dibayar terus kepada satu pejabat tanah dan galian. Macam contoh sebelum ni cikgu ada rumah di Sungai Buloh, rumah di atas tanah, rumah teres 2 tingkat di atas tanah. Cikgu bayar cukai tanah kepada pejabat tanah dan galian Selangor sebab rumah Sungai Buloh dalam Selangor. So PTGS ni adalah pusat tanah dan galian Selangor. So ini contoh. Okey, contoh salah satu badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai tanah. Dan seingat cikgu, kalau tak salah cikgu, untuk rumah Sungai Buloh cikgu hari tu cukai tanah dia adalah lebih kurang RM50 ataupun RM80 macam tu je. Okey, sekali bayar setahun. So, untuk cukai tanah rumah cikgu sekarang, yalah sebab kita bayar setahun sekali, lupa dah, rasa macam RM30, RM40 kot. Okey, berbanding dengan cukai pintu akan diingat sebab nilai dia agak besar dan kerap bayar 2 kali setahun. Okay, dan cukai tanah dikenakan kepada pemilik tanah pertanian, tanah pengusahaan dan juga tanah bangunan. So, daftar kepada pejabat tanah dan galian, PTG, tengoklah. Bagaimana kalau rumah itu di antara garisan sempadan? Pastinya boleh dikenali sempadan. Macam cikgu duduk setapak dan juga gombak. Masih boleh dikenal pasti, cikgu bayar. Macam cikgu sebab cikgu bayar kepada kondominium punya komuniti. So tak tahulah mereka bayar ke mana. Okay, pastinya ada pusat pejabat tanah dan galian yang bertanggungjawab. Dan so macam cikgu ada cukai petak, ikut mana yang murah boleh juga kot. Okay, so cukai petak adalah cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, pangsapuri atau kondo. So macam cikgu tak dipanggil sebagai cukai tanah lah. Okay, sebab cikgu bukan berada di atas tanah.
secara bersendirian. Cikgu berada di atas tanah secara beramai-ramai. So, cikgu dikenakan cukai petak. Tapi hakikatnya cukai tanah lah juga tu. So, cukai petak yang dikenakan kepada hak milik strata iaitu pangsapuri ataupun kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Sebab cukai petak ni dikira macam kita himpun ramai-ramai jadi satu cukai tanah yang besar lah supaya dibayar nanti kepada pihak yang berwajib. So, dia macam itulah. Terpulanglah kepada kamu nak cari rumah yang macam mana. Okay? Sekiranya dah ada peninggalan rumah, Alhamdulillah. Dan sekiranya kamu tidak membayar cukai, dua kategori yang ada, notis dan juga tanah boleh dirampas. Okay? So, kamu tengoklah sendiri kesan mengelak daripada membayar cukai tanah. Cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, JKDM. So, apakah JKDM? JKDM ini ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okay? JKDM adalah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. So, dialah yang dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, yang sebelum ini, kalau kamu nak tengok muka surat 102, okey, yang sebelum ini dikenali sebagai GST. Sekarang ini dikenali sebagai SST, benda yang samalah tu. Okay, persen dia je yang berlainan. Dan cukai jualan ini dikenakan sekali kepada barangan bercukai pada peringkat pengeluaran ataupun import. So, kalau kamu sendiri sebagai pembeli, kamu tak rasa sangat cukai jualan itu dikenakan. Sebaliknya, kamu dah bayar benda tu dah ada cukai di dalam. Okay, kerana cukai jualan ini dikenakan kepada orang yang pertama ataupun pengilang-pengilang yang pertama untuk mengeluarkan produk ataupun barang. So, di situlah cukai jualan ini muncul. Okay, so apa yang kamu terima, kira apa yang kamu bayar tu dah ada cukai di dalam. Okay, ya betul Amirul. Okay, dan cukai jualan ini macam cikgu cakap tadi, pengeluar yang dikenakan cukai. So, seterusnya macam pemborong, peruncit, pengguna, elemen cukai dah ada di dalam harga. Okay, macam kamu pergi kedai nak beli apa? Coklat kot. Nak beli coklat. So, dalam coklat itu kamu tak adalah bayar harga asing, cukai jualan dan juga harga coklat. Sedangkan harga coklat itu sebenarnya telah dikenakan kepada syarikat Cadbury macam itulah. Pengeluar utama dia, pengeluar yang asal. Okay, so contoh macam itulah. Dan untuk cukai perkhidmatan dikenakan kepada pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai. Okay, contoh macam hotel. Okay, kamu nak pergi hotel pastinya ada cukai lah dalam tu. Insurans dan takaful juga ada cukai perkhidmatan sebab kamu menggunakan perkhidmatan mereka. Penyediaan makanan dan minuman. Inilah yang melibatkan gambar MACD tadi. Okay, ada cukai perkhidmatan dekat dalam tu, telekomunikasi dan juga kad kredit. So, semua ni antara yang dikenakan cukai perkhidmatan. So, bolehlah kamu Google sendiri nak tengok dengan lebih lanjut. Dan sekiranya kamu mengelak untuk membayar cukai ini, ketiga kategori akan dikenakan kepada kamu. Ada 3 kategori kesan pengelakan cukai dan pastinya kamu akan didenda bayaran wang ataupun boleh dipenjara. Boleh kamu baca sendiri di muka surat 103. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.